Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam sesi membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan sekarang ni kita ialah di pertemuan yang ke-42 insya-Allah. Jadi sebagaimana yang saya telah beritahu dalam grup kita, insya-Allah hari ini kita nak sambung di mana kita berhenti sebagaimana di paparan ni lah. Di paparan nombor 8 tu kita nak sambung, tetapi kita seperti biasa kita nak ulang sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita nak bincangkan ni terpandu sikitlah, kita tahu kita di mana ya. Dan kita nak ulang sedikit dan kita akan buat beberapa contoh, analisa beberapa contoh daripada Al-Quran. Pelajaran ketujuh ni merupakan ulangan di samping memperkukuhkan. Ini pelajaran ketujuh. Ulangan kepada wazan 5 dan pecahannya. Dan kita akan ulang balik wazan 5 dan pecahannya dengan perspektif lain, iaitu dengan melihat dari aspek kategori huruf-huruf dasar tu. Dia ada kategori yang dipanggil lemah awal, kita dah buat semua ni jadi nak ingatkan je lah. Ada kategori lemah tengah dan lemah akhir, dan sekarang ni kita sedang buat kategori berhamzah, dan insya-Allah kalau sempat kita buat kategori berganda ni Jadi lemah awal maksudnya apa? Sebagai nak refresh balik atau ulang ingat balik. Kategori lemah awal ialah 3 huruf tu fa, ain, lam di awalnya ada sama ada waw ataupun ya. Itu lemah awal lah. Kalau lemah tengah maksudnya fa, ain, lam bahagian ain tu ada waw ataupun ya. Kalau lemah akhir di bahagian lam sama ada ya ataupun waw, atau waw ataupun ya. Jadi itu dia kata lemah kerana huruf waw dengan ya ni dianggap huruf lemah. Dia akan melalui perubahan sedikit, bukan semuanya. Apabila dia buat dalam ataupun dibentuk perkataan berdasar kepada wazan 5 dan juga pecahan wazan 5, itu yang kita telah buat Dan ada kategori yang seterusnya, iaitu sama ada bahagian fa ataupun bahagian ain ataupun bahagian lam, dia ialah huruf hamzah. Itu kategori yang keempat Dan juga dan akhir sekali ini ialah berganda, iaitu bahagian ain dan lam hurufnya sama. Jadi itu yang kita dah buat. Kita dah buat setakat hamzah ni dan kita hari ni insya-Allah nak buat yang kategori yang seterusnya, iaitu berganda. Kalau kita dah buat wazan 5 dan pecahan-pecahannya ini, semua kategori huruf dasar ni, maksudnya kita telah memperkukuhkan wazan 5 dan pecahannya. Jadi itu yang penting tu, kerana kalau kita buka je Al-Quran, dia memang tak lari, mesti akan jumpa wazan 5 dan pecahan-pecahannya, dan mesti akan jumpa lemah awal, lemah tengah, lemah akhir dan berhamzah dan sebagainya. Jadi dengan itu, kalau kita dah lalui ni, bila kita buka ataupun kita rujuk kepada teks-teks Al-Quran dan sebagainya, kita akan memantapkan lagi lah kefahaman kita, penguasaan kita terhadap wazan 5 dan pecahan-pecahannya. Yang mana wazan 5 ini ialah wazan asal segala wazan, boleh kata begitulah. Kadang-kadang saya rasa perlu diulang banyak kali supaya benda ni mantap dan kita boleh terus progres untuk menguasai bahasa Arab seterusnya. Jadi itu yang kita sedang buat sekarang ni, dan kita nak masuk kepada huruf berganda, kategori berganda, iaitu objektif yang ke-7. Objektif ke-7, kalau kita scroll buku kita ni, objektif ke-7, scroll lagi bawah, iaitu muka surat 90. Muka surat 90 iaitu kategori berganda. Tetapi kita dah buat minggu lepas mahmuz, iaitu kategori yang mempunyai alif, dan kita tak habis bincangkan contoh-contoh daripada Al-Quran. Hari ni kita, sebelum kita masuk objektif 7 ni, insya-Allah kita nak cuba selesaikan kategori mahmuz, iaitu yang salah satu daripada fa, ain, lam ialah huruf hamzah. Jadi kita, kalau saya paparkan di sini, begitulah ya. Saya rasa boleh nampak dia paparan ni. Dan kalau kita lihat, kita ulang sikit je, iaitu
Kalau kategori berhamzah ni, iaitu salah satu daripada 3 huruf tu hamzah, dan contoh kita ialah hamzah mim ra. Dan apa maksudnya suruh? Kita dah buat sebelum ni, kita dah buat lah. Jadi hamzah mim ra ini maknanya suruh. Jadi kalau kita buat wazan 5 dia, wazan 5 diharap telah hafal. Fa'al, yaf'ul, fa'il, maf'ul dengan fa'al. Jadi kita tahu kenapa ini yaf'ul, bukan yaf'il, dan bukan yaf'al. Kerana dalam kamus mengatakan demikian. Di asal perkataan ialah amar, ya'mur, amir, ma'mur dan amr. Tapi penggunaannya ataupun perubahan yang terdapat pada wazan 5 ni ialah bahagian pelaku dari segi penulisan. Sepatutnya tulis amir begini, ada alif, ada alif lepas hamzah. Tetapi tidak. Dia buat tanda panjang tu dalam mat tu, iaitu amir. Jadi ini kalau kita jumpa dalam teks sebagai ini, kita tahulah bahawa sebenarnya dia ada asal dia, ada hamzah dan wazan ni ialah fa'il. Jadi amir begini ya. Ada perubahan. Jadi dan seterusnya lah kita dah buat ni. Dan ini ialah wazan 5 yang asas, iaitu telah berlaku, sedang berlaku, bagaimana bentuknya, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Dan daripada fa'al di sini dia pecah lagi kepada 10. Ini kita nak menguatkan lagi, kita nak memantapkan lagi wazan 5 dan pecahannya. Jadi fa'al di sini akan pecah kepada 10. Ini pecahan pertama, iaitu bilangan 1. Kalau fa'al dia lelaki, kalau perempuan fa'alat. Kalau kamu lelaki fa'alta, kamu perempuan fa'alti, dan kalau saya fa'altu. Dia dah ada 5 di sini ya. Dan amar pun begitulah. Kalau kita buat pada fa'al, amar. Fa'alat, amarat. Fa'alta, amarta, fa'alti, amarti, dan fa'altu, amartu. Maknanya kita tahu bahawa ini dia lelaki telah menyuruh, ini dia perempuan telah menyuruh, yang ini kamu lelaki telah menyuruh, yang ini kamu perempuan telah menyuruh, dan ini saya lelaki atau perempuan telah menyuruh. Jadi tak ada perubahan, dikekalkan untuk kiaskan kepada wazan 5. Jadi tak apa kita ulang selalu ni, mudah-mudahan ia akan lebih mantap dalam kefahaman kita. Ini ialah pecahan 5 daripada fa'al di sini. Ada 5 dah berpecah. Menunjukkan bilangan 1 telah berlaku. Kalau menunjukkan ramai, inilah dia pecahan lagi, tambah 5 lagi. Fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna, fa'alna. Beza ni fa'alna pendek, yang ni kalau kami fa'alna panjang. Jadi samalah amaru, amarna, amartum, amartunna, amarna. Maknanya apa? Mereka telah suruh, mereka perempuan telah suruh, kamu lelaki telah suruh, kamu semua lelaki telah suruh, ramai. Dan kamu semua perempuan telah menyuruh, dan kami telah menyuruh. Amarna, kami telah suruh. Dia digunakan sama, dia tak ada perubahan. Baik, kita terus lagi ya. Ini ulang sedikit je supaya kita ingat ya. Kemudian kata kerja yaf'ul. Kalau kita lihat di atas tu, fa'al, yaf'ul. Setelah berlaku, fa'al, sedang berlaku, yaf'ul. Dan yaf'ul ni juga pecah kepada 10. Kita scroll sikit ya. Dan nota ni saya telah uploadkan kepada Google Drive. Boleh di-download untuk dicetak. Yang ini ialah nota tambahan. Baik, yaf'ul dia pecah lagi kepada 5 untuk bilangan 1. Dan dia pecah kepada 5 lagi untuk ramai. Baik, yaf'ul untuk lelaki dia, taf'ul untuk perempuan, taf'ul juga untuk kamu lelaki seorang, dan taf'ulin untuk kamu seorang perempuan, dan af'ul untuk saya lelaki atau perempuan. Jadi digunakan perkataan hamzah mim ra tu beginilah. Ya'mur, ta'mur, ta'mur, dua ni sama tapi konteks akan menunjukkan sama ada maksudnya dia perempuan ataupun kamu seorang lelaki. Dan kalau kamu seorang perempuan, ta'murin, dan kalau saya a'mur. Ada dua hamzah sepatutnya. A'mur, tapi yang digunakan begini. Dia ada tanda mat tu, tanda panjang. Amur. Yang lain samalah. Ya'mur, ta'mur, ta'mur, ta'murin, dan ini saja perubahan dia dari segi penulisan. Dari segi bunyi pun ada perubahan sikit daripada a'mur, iaitu wazan af'ul, dia berubah menjadi amur. Panjang a tu. Baik, berdasarkan kepada yaf'ul ni, kita bentuk kata suruhan. Yaf'ul, uf'ul, suruh dia. Menyuruh seorang lelaki. Kalau menyuruh seorang perempuan, uf'uli. Kalau melarang seorang lelaki, la taf'ul. Melarang seorang perempuan, la taf'uli. Jadi bagaimanakah dia dibentuk? Daripada hamzah mim ra,
Sepatutnya begini, u'mur ataupun u'muri. Kalau nak melarang, la ta'mur, la ta'muri. Tetapi dia boleh gunakan dua-dua. Dari segi penggunaan biasanya boleh kata u'mur dan boleh kata mur untuk lelaki. Dan perempuan boleh kata u'muri dan boleh kata muri. Dan kalau melarang tu samalah, la ta'mur untuk lelaki, la ta'muri untuk perempuan. Baik, ini kita telah bincang untuk mengingatkan saja. Baik, kalau yaf'ul, iaitu sedang berlaku untuk ramai, bagaimana wazan dia? Ini wazan dia yang asalnya, iaitu yaf'ulun, yaf'ulna, taf'ulun, taf'ulna dan naf'ul. Kalau kita gunakan wazan ini untuk membentuk daripada hamzah mim ra, beginilah bentuk dia. Sama dia, tak ada perubahan. Yaf'ulun, ta'murun. Yaf'ulna, yaf'ulna, ya'murna. Kalau kamu ta'muru, taf'ulun, ta'murun. Kalau kamu perempuan ramai, taf'ulna, ta'murna. Dan kalau kami naf'ul, na'mur. Jadi penggunaannya sama, tak ada perubahan. Baik. Dan untuk menyuruh samalah seperti mana kita buat dalam menyuruh seorang. Dan kalau ramai begitu, kalau seorang uf'ul, tapi ramai uf'ulu untuk lelaki. Kalau perempuan uf'ulna. Kalau melarang la taf'ulu, kalau perempuan la taf'ulna. Jadi pembentukan ni untuk menyuruh, melarang dan sebagainya agak asing dalam bahasa Melayu. Jadi kita sepatutnya ulang selalu ataupun kita patut didedahkan sebanyak yang mungkin supaya kita boleh menguasainya nanti. Baik, perkataan asalnya ialah beginilah, seperti juga bilangan 1, u'muru, u'murna, la ta'muru, la ta'murna, dan dia boleh gunakan dua-dua. Sama ada u'muru, kalau di sini lelaki nak menyuruh ramai lelaki, u'muru boleh ataupun muru. Kalau perempuan ramai, u'murna boleh ataupun murna. Dan kalau melarang sama dia, la ta'muru untuk lelaki, melarang ramai lelaki. Kalau perempuan, la ta'murna. Jadi kita kena ambil masa lah sikit untuk menghafalnya. Baik, itu ialah yang kita dah buat minggu lepas. Jadi sekarang ni kita nak sambung lagi lah perbincangan dia, iaitu kalau pelaku. Jadi kita ingatkan semula ya. Ingatkan semula kalau kita tengok wazan 5, fa'al pecah pada 10 dah. Untuk menunjukkan bilangan 1 ataupun menunjukkan jantina dan sebagainya. Kalau yaf'ul pun pecah pada 10 dan ditambah kepada 8. Kerana 4 untuk suruh dan 4 untuk melarang. Jadi untuk ramai dia bilangan 1. Jadi sekarang ni kita dah nampak bahawa pecahan wazan 5 yang asal tu 5 tu fa'al, yaf'ul, dah kita nampak bahawa ada pecahan-pecahan dia. Jadi ini dikatakan wazan 5 ni merupakan asas 1000 wazan. Sebab daripada dia lah nanti akan pecah lagi. Jadi itu kita akan lihatlah dalam perbincangan kumpulan kata kerja. Jadi sekarang ni kita dah buat dua ni, telah berlaku fa'al, yaf'ul dan pecahan-pecahan dia. Kita nak masuklah kepada 3 yang terakhir, iaitu kata nama. Yang di dua ni kata kerja. Ini kata nama, iaitu kata nama pelaku, fa'il, kata nama yang dilaku, maf'ul, dan kata terbitan, fa'al. Jadi kata nama ni, pelaku, yang dilaku, dan kata terbitan tak banyak sangat. Dia punya pecahan dia. Lebih sedikit daripada kata kerja telah berlaku dan sedang berlaku. Baik, kita lihat bagaimana perbincangan dia. Kita scroll. Okey. Di sini ya. Jadi pelaku, wazan asalnya ialah fa'il. Kalau perempuan fa'ilah, ini untuk seorang. Kalau ramai, lelaki fa'ilun, dia tambah waw nun. Dan kalau perempuan fa'ilat. Jadi contohnya beginilah perkataan asalnya amir. Ditulis begini. Dan perempuan amirah. Kalau ramai amirun. Kalau ramai perempuan amirat. Tetapi dari segi penggunaannya, penulisannya begini. Dia ada perubahan, iaitu amir. Kalau kita lihat sini ya. Amir, begini penulisan asalnya. Tetapi perubahan jadi begini. Amir. Dari segi penulisannya, sebutan sama. Kemudian amirah. Kalau ramai amirun. Untuk lelaki, ramai perempuan amirat. Ya. Jadi itu dia punya perubahan dia. Itu ialah kata nama pelaku, lelaki ataupun perempuan, dan bilangan 1 dan ramai. Baik. Kalau yang dilaku wazan maf'ul asalnya, dia pecah juga kepada 4. Jadi maf'ul untuk lelaki, seorang lelaki. Kalau perempuan maf'ulah,
Kalau ramai lelaki, maf'ulun. Kalau ramai perempuan, maf'ulat. Ditambah alif ta di akhirnya. Jadi kalau lelaki, tambah waw nun. Jadi kita ulang selalu ini. Saya berharaplah dia akan lebih mantap lagi. Baik, kalau gunakan hamzah, mim, ra, makmur, sama, tak ada perubahan. Kemudian perempuan, makmurah. Kalau ramai, makmurun. Apa makna dia? Yang disuruh. Mereka-mereka yang disuruh. Kalau ni seorang lelaki, dia makmur, seorang lelaki yang disuruh. Ini seorang perempuan yang disuruh, makmurah. Ini ramai lelaki yang disuruh, makmurun. Ini ramai perempuan yang disuruh, makmurat. Dan penggunaan dia sama saja, dia tidak mengalami perubahan. Sama di penggunaannya. Itu ialah bahagian yang dilaku menunjukkan pada jantina lelaki atau perempuan dan juga bilangan satu ataupun ramai. Jadi selesailah kita wazan 5 ni. Pecahan pada telah berlaku, fa'al dah selesai, yaf'ul dah selesai, fa'il pun dah selesai, maf'ul pun dah selesai. Tinggal lagi satu lagi. Wazan 5 tu ialah kata terbitan fa'al, iaitu amr. Amr maknanya apa? Suruhan. Boleh kata suruhan ataupun perkara pun boleh, tengok konteks saya. Jadi perkataan asalnya ialah ataupun wazannya ialah fa'al. Jadi kita bentuk dia, kita sebut amr. Dan dia punya kalau banyak, fu'ul wazan dia. Fu'ul. Jadi kita nak bentuk dia, kita boleh sebutlah umur. Umur ialah beberapa arahan ataupun beberapa perintah ataupun perkara-perkara pun boleh melihat konteks nanti. Jadi dia tak ada mengalami perubahan. Kita gunakan amr, wazan fa'al, dan kata bilangan banyaknya ialah umur, wazan dia fu'ul. Jadi kalau kita dah hafal wazan ni, kita bolehlah menyebut tanpa kita bariskan perkataan-perkataannya. Baik, selesai itu ya. Jadi selesai perbincangan tentang ulang balik semula. Kita ulang ingat tentang kata kategori yang dipanggil mahmuz, iaitu salah satu daripada 3 huruf fa, ain, lam ada hamzah. Tetapi yang ada perubahan ni bahagian fa saja. Kalau bahagian ain ada hamzah, dia tak ada perubahan seperti yang wazan 5 dan pecahan-pecahan ni juga. Jadi itu pasal kita bincangkan yang bahagian fa saja yang ada hamzah, dan kita nampaklah perubahan-perubahannya, tapi tak banyak juga. Selesai itu, jadi kita sambunglah, iaitu kita menganalisa beberapa ayat pada Al-Quran yang terdapat apa yang dipanggil kategori mahmuz. Jadi saya petik beberapa daripada Quran ini, jadi kita bincanglah satu-satu. Jadi pertamanya ialah hamzah, kha, zal. Apa maknanya? Untuk mengambil. Ini saya petik daripada Corpus, the website ni. Jadi dia tulis bahasa Inggeris tu. Jadi saya petik dan kita tahulah maknanya. Kalau akhadh, hamzah, kha, zal maknanya mengambil. Di ayat ni begini. Ayat Al-Quran ni itu surah Al-Baqarah. 2 ni Al-Baqarah. Ayat yang ke-63 dan perkataan yang ke-7. Itu adalah kalau lihat ayat yang ke-63, kita boleh kiralah perkataan yang ke-7 untuk melihat bahawa ada perkataan khudhu. Khudhu, ambillah oleh kamu semua apa atainakum, kami datang kepada kamu, biquwah, dengan kuat. Wazkuru, dan sebutlah oleh kamu apa ma fihi, dalamnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu atau semoga kamu bertakwa. Jadi sekarang ni kita punya perbincangan ialah khudhu. Khudhu ni macam mana dia punya asal perkataan dia ataupun bagaimana wazan dia. Ini perkataan asal dia khudhu. Dia wazan ni sebenarnya uf'ulu. Uf'ulu, dan kita nampaklah wazan 5 yang biasa tu yang dikatakan kategori salim, iaitu uf'ulu. Jadi sebenarnya ataupun pada asalnya disebut ukhudhu. Uf'ulu, ukhudhu. Tetapi oleh kerana ada hamzah ni, dia mengalami perubahan dan digunakan dalam penulisan ataupun pertuturan digunakan begini, khudhu. Khudhu maknanya apa? Ambillah, peganglah ataupun ambillah kamu semua lelaki, apa sajalah dalam dia punya ayat itu. Khudhu, kita punya perbincangan sekarang ni ialah khudhu, yang mana asalnya ialah ukhudhu, wazan dia ialah uf'ulu. Baik, itu yang pertama ya, contoh pertama. Kemudian contoh yang seterusnya, ini tak ada perubahan, hanya terdapat dalam Quran tu, jadi saya ambil aja lah. Ayatnya ialah lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadat. Inilah ayatnya. Fa'akhadatkumus sa'iqah.
Jadi tidak akan kami beriman kepada kamu sehingga kami lihat Allah terang-terang. Ini cerita pasal Bani Israel lah. Lalu akhadatkum, kamu diambil sa'iqah petir. Kamu ganggu, kamu disambar petir. Kerana ungkapan kamu begitu. Di perbahasan kita ialah akhadat. Jadi kita nampak ada hamzah sini. Akhadat wazan dia fa'alat dan tak ada perubahan. Fa'alat dan akhadat. Jadi ini sebagai nak tunjukkan saja beberapa contoh yang ada dalam Al-Quran supaya kita biasa dia punya pembentukan dan sebagainya. Di ayat lain pun begitulah. Nampaknya tak banyak perubahan, yang ada perubahannya. Kalau yang seterusnya contoh di sini akhadna. Ini akhadna tu wazannya fa'alna. Dia tak ada isu lah di sini ya. Kalau kita dah hafal fa'alna maknanya apa? Itu telah buat kami. Dia kalau akhadna maknanya kami telah mengambil. Kerana makna asalnya ialah to take, to seize. Itu telah mengambil lah. Dia wa'idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, kami mengambil perjanjian kamu. Jadi kalau kita nak masuk bab nahu sedikit, baris akhir berubah baris akhir. Kenapa qaf ni baris atas? Kerana dia objek bagi perbuatan. Kami mengambil, apa yang kami ambil tu mitsaqa, iaitu perjanjian kamu. Kalau dia objek, dia kena baris atas. Dia tak boleh baris depan, tak boleh kata mitsaqu, tak boleh kata mitsaqi. Begitu juga kalau kita nak lihat analisa di sini, wa rafa'na. Jadi rafa'na ni asal, wazan 5 yang asal. Ini kami telah mengangkat fauqakum, di atas kamu. Apa yang kami angkat tu? At-tur. At-tur baris akhir tu ni, ra tu baris atas. Kenapa? Dia objek bagi perbuatan. Kami telah mengangkat. Jadi apabila kataan itu berfungsi sebagai objek, baris akhir ni kena baris atas. Di sini kita lihat, dan ketika kami telah mengambil perjanjian kamu dan kami telah mengangkat di atas kamu bukit tu. Jadi, kalau kita nampak ayat tu, kita tahulah kami yang mengambil. Apa yang kami ambil tu mitsaqa, baris akhir ni baris atas. Dan kami mengangkat rafa'na. Apa yang kami angkat tu at-tura. Itu yang di baris akhirnya, baris atas. Jadi ini aplikasi sedikitlah. Kita tak buat semua sekali, sedikit kita sentuh. Iaitu baris akhir perkataan dalam ayat dia berubah. Sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan, berdasarkan kepada fungsi perkataan itu dalam ayat. Dia mungkin jadi pelaku boleh, dia mungkin boleh jadi objek bagi satu perbuatan, dia mungkin boleh ditulis selepas huruf tertentu. Jadi ada baris-baris yang tertentu yang kita telah bincang sikit sebanyak sebelum ni ya. Baik, ayat yang seterusnya sama juga wa idh akhadna, dan ketika kami telah mengangkat mitsaqa pada atas juga. Okey. Dan ayat seterusnya waqad qada ba'd waqad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna. Jadi di sini kita nampak akhadna nun dipendek. Jadi di sini nun panjang tadi ya. Wa idh akhadna panjang ini, wa idh akhadna nun pendek. Jadi apabila nun pendek dia menunjuk kepada apa? Dia menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan ialah perempuan ramai. Jadi tengok konteks ayat ni mencerita tentang apa? Mencerita tentang hubungan di antara suami dan isteri iaitu dalam perceraian dan sebagainya. Jadi akhadna, mereka iaitu perempuan telah mengambil daripada kamu satu perjanjian yang keras, yang kuat Jadi itu adalah nak kena lihatlah tafsir ni bagaimana. Baik, okey, ada nak bertanya tadi, saya nampak ada chatting ni. Okey, siapa yang nak bertanya, saya buka mic ya. Okey, silakan kalau nak bertanya. Ustaz. Ya. Macam yang contoh pertama tu, khuzu kan? Ayat pertama tadi. Ya. Kalau macam nak cari root word dia, biasa ada 3 huruf kan. Macam kalau kita tak hafal ni, memang tak jumpa perkataan ni Ustaz. Betul. Pasal dia dia ada ke macam hint ke ataupun kena hafal semua Ustaz? Macam kadang-kadang kita tak hafal perubahan-perubahan tu kan. Betul. Maksudnya kita hint dia beginilah, kita memang kita kena hafal 1-2 contoh. Itu dia. Maksud kita sekarang kita ada 6 kategori ni. Kategori apa ni panggil misal, iaitu lemah awal, lemah tengah, lemah akhir kan. Jadi kita mesti hafal 1-2 contoh cukup.
Kemudian apabila kita jumpa perkataan begini, kita boleh kiaskan dia. Jadi memang tak ada cara nak tips. Memang dia kena benda ni saling sokong menyokong lah. Maksudnya kita kena hafal dan kita kena tahu kaedah. Jadi kalau kita tahu kaedah dia tak ada kita hafal, kita susah juga. Kalau kita kita hafal dia tak tahu kaedah, kita pun tak tahu macam mana bagaimana dia dibentuk. Jadi memang saling sokong menyokong lah benda ni ya. Jadi kena hafal juga, memang tak payah lari. Kalau khoza ini memang tak jumpa lah di sini. Memang tak jumpa. Jadi kita kena tahulah kalau khudu ni bahawa asalnya begini, uf'ulu dan asalnya u'khudu. Dan kita dah bincang sebelum ni bahawa berlaku perubahan iaitu dibuangkan. Ni dia buang, tinggal khudu saja. Begitulah juga dengan kategori yang lain seperti kategori misal iaitu awal di huruf lemah ataupun ajwaf tengahnya huruf lemah ataupun naqis di akhirnya huruf lemah. Memang ada perubahan-perubahan sikit dan kita dah tahu kaedah tu ataupun kita dah tahu benda ini wujud, kita perlu menghafal sekurang-kurangnya satu atau dua. Macam apa saja dalam doa kita ataupun dalam ayat yang kita dah hafal ya. Okey, jelas ni? Okey. Jelas. Baik. Kita sambung sikit ada beberapa contoh yang kita ambil daripada Al-Quran untuk memantapkan lagi. Baik, yang akhadna ni begitulah. Akhadna untuk perempuan kerana bentuk dia fa'alna, nun tu pendek ya. Dan kalau kita tengok yang lain juga, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ta'khudhu ni bila ta di sini menunjukkan ta ni menunjukkan perempuan ya. Ataupun kamu lelaki. Jadi dalam ayat ni kita akan dapati bahawa pelaku ni ialah sinatun. Sinatun ni kan perempuan perkataan dia. Jadi tidak sinah tu iaitu ngantuk tu tidak menguasai dia. Jadi la ta'khudhu sinatun. Jadi sinah tu maknanya lebih kurang mengantuk. Jadi digunakan ta di sinilah kerana merujuk kepada pelakunya iaitu perempuan. Sinah. Ini digunakan ta jadi kita tahu taf'ul. Ta tu menunjukkan perempuan. Yang bawah ni pun samalah. Fakhudh arba'atan min at-tayr. Maka ambil olehmu khudh. Yang tadi itu khudhu untuk ramai. Tapi ini untuk seorang. Fakhudh. Jadi kita tahulah, kita dah bincang sebelum ni bahawa kalau hamzah di awal tu dia ada dia asalnya ialah yang contoh di atas ni asalnya ialah umur. Asalnya ialah umur, yakni uf'ul, umur, tapi berlaku perubahan, dia ubah menjadi mur sahaja. Dan dia melihat juga kadang-kadang dia gunakan ukhud, tapi itu dari segi kiasnya boleh digunakan, tetapi kebanyakannya digunakan khud sahaja. Seperti contoh di sini. Jadi kita tahulah ada dua option, dua kemungkinan. Dia fakhudh maknanya dan ambil olehmu 4 daripada burung dan jadikan ini cerita pasal Nabi Ibrahim dia minta Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Jadi inilah fakhudh arba'atan min at-tayr. Ambillah 4 burung dan letak di bukit-bukit dan sebagainya mengikut tafsirlah, merujuk pada tafsir. Kemudian contoh lain ialah ya'khudun wazannya yaf'ulun. Yaf'ulun menunjukkan pada mereka ramai sedang melakukan sesuatu. Jadi di sini ya'khudun. Jadi sekarang ni kita nak melihat dia punya dia punya wazan dan kita nak cuba memahamilah kalau wazan dia dibentuk dalam wazan tertentu maknanya pun berubah ataupun ada makna yang tertentu. Jadi ya'khudun di sini menunjukkan pada mereka ramai lelaki. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil habuan dunia ini. Wa yaqulun dan mereka berkata sayughfaru lana, kami akan diampunkan. Ini dia dikutipkan ringkas ya. Dia kita rujuklah pada tafsir. Baik, ini daripada hamzah kha zal. Ada contoh lain daripada hamzah zal nun. Apa makna hamzah zal nun? Maknanya untuk memberi izin ataupun mendengar pun boleh, tengok konteks saya ya. Baik, ayat yang ada di sini fa'zan. Okey, fa'zan nampak lagi macam lain sikit ya, tapi kita boleh lihat macam mana perbahasannya. Fa'zan ni di sini, yang di sini fa tu asalnya ialah if'al. Asalnya ialah i'zan, tapi oleh kerana dia ditambah di awalnya fa tu, maka biasa terima begitu, alif tu dia buang alif ni, alif yang di awal ni. I'zan tu dia buang, terus sambung dia fa'zan.
Jadi itulah perubahan yang berlaku lah. Sebagaimana yang kita sebut tadi, kita perlu menghafal juga satu dua contoh supaya kita kias kepada benda lain. Di sini perbahasan begitulah. Asalnya if'al. Jadi begitu kalau kita nak letak fa di sini pun dia akan mengalami perubahan. Kalau kita fa, dia tulis faf'al. Tapi dalam penulisan sebutannya faf'al. Tapi dalam penulisan oleh kerana dia tak ada hamzah ni, dia boleh tulis begini. Nampaklah asalnya itulah if'al, letak fa di awalnya. Tapi oleh kerana ada hamzah di sini, kategori dia mahmus ni, iaitu kategori dia ada hamzah di antara 3 huruf dasarnya, penulisannya akan berubah. Jadi beginilah. Fa'dhan. Ini bukannya kata sedang berlaku atau kata telah berlaku. Kalau dibuang baris ni, maksudnya kita sepatutnya mampulah untuk membincangkan atau mencari mengetahui perbahasannya. Kalau kata begini je, kemungkinan makna fa'adhina, kemungkinan makna begitu, dan kemungkinan makna suruhan fa'dhan. Itu kena lihatlah dia punya konteks ayat tu. Baik, ini contoh yang pertama daripada hamzah dzal nun yang menunjuk makna membenarkan. Contoh keduanya begini, lima adzinta fa'ilta. Lima adzinta, kenapa kamu mengizinkan? Jadi kita tahu wazannya fa'ilta. Kenapa kamu izinkan sesuatu lah. Tengoklah dia punya tafsir daripada surah yang ke-9 nya. Kemudian ini juga adzin, adzina. Jadi adzina apabila kita tulis dalam ayat, kita sebutlah baris akhirnya, iaitu baris atas. Tapi kalau dia bersendirian saja, kita boleh mematikannya. Adzin saja cukup ya. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang ar-rahman mengizinkannya. Itu adzina. Baik, contoh lainnya adzinat. Wa adzinat li rabbiha. Jadi adzinat ini menunjukkan pelakunya ialah perempuan. Kerana kita tahu wazan 5 dan pecahan-pecahan itu, dia ada menunjukkan lelaki, perempuan, bilangan 1 ataupun ramai. Baik, terus lagi contoh-contoh lain. Bi'izni. Bi'izni ini kata terbitan. Nak tahu kata terbitan macam mana, kena tengok kamus. Kalau kita dah tahu asal huruf ni ialah hamzah dzal nun, kita bukalah kamus. Kamus akan menunjukkan kata terbitan daripada izn, iaitu keizinan. Biiznillah, dengan izin Allah. Baik, itu contoh contoh untuk jadi banyaklah contoh-contoh lain. Jadi saya sempat memetik ni sebagai contoh ataupun sebagai nak memperkuatkan lagi kefahaman kita tentang apa yang dikatakan wazan ataupun kategori yang terdapat hamzah di salah satu 3 huruf dasarnya. Baik, yang contoh seterusnya adalah hamzah mim ra. Apa makna hamzah mim ra? Amar. Amar maksud suruh. Yang kita dah buat tadi sebagai contoh yang besar tadi, yang ada jadual ni, hamzah mim ra. Jadi ini daripada Quran, dipetik daripada Quran yang ada hamzah mim ra, inilah dia. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Mereka memotong apa yang Allah suruh. Amara Allah bihi, ayat Allah suruh sambung, diputuskan. Kemudian contoh seterusnya, atamuruna. Kamu semua lelaki, adakah kamu menyuruh? Atamuruna nas. Jadi nas pada akhirnya pada atas. Kenapa? Kerana dia ialah objek. Kamu suruh manusia. Adakah kamu semua suruh manusia buat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu sendiri. Ini contoh ta'murun. Kemudian innallaha ya'murukum. Ya'muru, iaitu dia untuk lelaki lah, rujuk kepada dhamir di sini ataupun ganti nama ni merujuk kepada lafaz Allah. Baik, kemudian ya'murun lagi sama. Ya'murun mereka. Wa yaqtuluna alladhina ya'murun, dan mereka bunuh. Yaqtulun, mereka bunuh alladhina, orang-orang yang ya'murun, orang-orang yang menyuruh buat kebaikan, menyuruh buat keadilan di kalangan manusia. Dan hanya wala amur di sini, wala amurannahum. Samalah yang atas ni. Amur. Amur tu apa dia? Saya menyuruh. Dan saya akan pasti menyuruh mereka. Amur. Amuran, nama iblis cakap. Dia akan menyuruh mereka mengubah-ubahkan
makhluk manusia ni mengubah makhluk-makhluk Allah ni, ataupun ciptaan Allah. Kemudian seterusnya kita ada kurang 9 minit lagi jadi saya rasa kita berhenti setakat ni, dan itulah dia beberapa contoh dan insya-Allah boleh kita rujuk semula dan kita melihat sendiri untuk memantapkan. Jadi saya rasa kita boleh berhenti di sini, insya-Allah. Tak sempat nak buat yang kategori yang terakhir tu mudha'af, kita akan buat insya-Allah minggu akan datang.